Guys, benarkah buaya boleh berinteraksi dengan manusia? Walaupun ianya pelik, namun adalah menjadi satu kepercayaan bagi suku kaum orang sungai di Sabah yang menetap di sepanjang sungai Kinabatangan, iaitu sungai terpanjang di Malaysia. Dikatakan bahawa orang sungai telah membuat perjanjian dengan buaya. Tarik perjanjian tersebut tidak diketahui, namun ianya merupakan satu perjanjian yang diperturunkan dari nenek moyang mereka. Dalam bahasa sungai, perjanjian ini dipanggil sebagai Gege Janji Gunai Boya, yang mana ianya dikatakan bermula di Sungai Segama. So guys, bagaimana perjanjian sang buaya dengan manusia itu boleh terjadi? Melalui cerita lisan, seekor raja buaya yang bernama Aki Toronggari meminta bantuan nenek moyang orang sungai, yang juga merupakan seorang bomo dipanggil Odu Sebulik-bulik. Sewaktu itu Aki Toronggari cedera kerana dibujak ataupun ditombak oleh seorang putera, iaitu Tatak, yang marah selepas buaya jadi-jadian itu menyamar sebagai bengkarung untuk masuk ke kolam yang dipagari gading gajah dan membawa adiknya lari, iaitu Daropak, kerana mahu mengawini puteri itu. Odu Sebulik-bulik bersetuju untuk merawat Aki Toronggari, tetapi dengan syarat Aki Toronggari harus memberitahu rakyatnya agar tidak mengganggu orang sungai yang tinggal di sana sampai bila-bila. Maka di sana terjalinlah satu perjanjian lisan antara manusia dengan buaya. Dalam perjanjian itu, Aki Toronggari setuju, tetapi turut memberikan syarat. Penduduk yang tinggal di persisiran sungai itu tidak boleh mengasak parang di sungai kerana bunyi tersebut mengganggu buaya. Penduduk kampung juga dilarang untuk mencuci kelambu di sungai kerana menarik perhatian buaya. Namun, pantang larang yang paling penting ialah harus menjama makanan dahulu sebelum ke sungai ataupun tidak boleh kempunan. Meskipun ini seolah-olah seperti mitos, lagi-lagi majoriti masyarakat etnik sungai sudah memeluk agama Kristian dan Islam. Mereka masih berpegang dengan prinsip menjama makanan dahulu sebelum turun ke sungai sehinggalah hari ini. Terdapat kisah yang mana seorang gadis yang bakal melangsungkan perkahwinan telah disambar buaya akibat kempunan. So guys, dapat dikatakan kandungan dalam perjanjian itu ringkas. Sesiapa yang berketurunan daripada masyarakat etnik orang sungai yang tinggal di sepanjang sungai Kinabatangan atau di lain-lain tempat tidak boleh diganggu dan dibaham oleh sang bedal. Malah jika ditanya kepada generasi tua di kalangan orang sungai, ramai di antara mereka mengakui sepanjang mereka hidup, belum pernah lagi ada generasi mereka yang dibaham buaya. Kisah perjanjian tersebut turut dikongsi oleh 5 orang nelayan di kampung Sukau yang mengakui kesemua mereka tidak pernah diganggu buaya ketika menangkap ikan di sungai tersebut.